أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجtinabah. Alhamdulillah hadirin hadirat yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi kita. Malam ni kita ada sedikit untuk kita nak bagi maklumat kepada kaum ibu, kaum bapa dan pelajar-pelajar kita yang mana kita sekarang tidak dapat kita sebarkan ilmu pengetahuan dengan secara luas-luasan. Walau bagaimanapun kita akan sebar ilmu pengetahuan dengan melalui live insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ni tajuk kita oleh kerananya kita dapat dengar daripada pihak golongan salafiyah ataupun wahabiyah. Dia duk bincang tentang iaitu makanul adam. Tentang makanul adam. Jadi di sini kita akan bagi penjelasan kepada kaum ibu kaum bapa supaya kita tak keliru di dalam akidah yang mana kita akidah kita iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak berjihad. Adapun akidah salafiyah ataupun wahabiyah, akidah mereka iaitu Tuhan bertempat dan Tuhan berjihad. Jadi jelas dan nyata yang kita dapat sebar maklumat-maklumat kepada kaum ibu kaum bapa supaya kita tak keliru di dalam pegangan kita, kerana akidah kita akidah yang kita semata-mata pegang dengan ayat iaitu surah Syura ayat 11 yang mana firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dan satu lagi iaitu di dalam surah Al-Ikhlas ayat 4 iaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi alhamdulillah kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, anak-anak pelajar dan adik-adik yang menuntut ilmu semua, tak kira lah kita di sekolah ataupun di pondok, mudah-mudahan kita ikuti majlis ta'limi kita supaya kita boleh bawa cara-cara yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh mereka-mereka yang berpegang di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi rahimahumullahu ta'ala. Kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah mengetahui bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mana dia bagi tahu kepada mereka-mereka yang ikut akan dia iaitu atba'-atba'nya. Jadi Ibn Taymiyah ni yang mana dia itu beranak ke dia dalam tahunnya iaitu 991 Hijriyah. Dan dia meninggal dunia iaitu 728 Hijriyah. Dia ning daripada Harrani. Jadi Harrani ni satu tempat di sebelah lek timur selatan. Timur selatan iaitu kalau bahasa Arab ke Janub Syarqi Turkiya. Jadi sebelah lek Turki lah. Timur selatan. Ya sebelah lek timur selatan ni Janub Syarqi bahasa Arab dia. Tu nak rakyat kata dia tu orang sebelah lek timur Syarqi iaitu negeri Turki. Di bawah daripada Turki, atas daripada Syria masa dulu.
sekarang ni orang panggil dalam kawasan Syria ni, dia pun meninggal dunia di negeri Syria, iaitu ditanikan Makbarah Sufiyah di Damesk. Diperkuburkan di Damesk, iaitu Makbarah Sufiyah, iaitu Syekhul Islam, yang mana kita sudah bagi penjelasan tentang beliau, iaitu Ibnu Taimiyah ni meninggal dunia pada tahunnya 728 Hijriah. Jadi dialah yang bagi tahu kepada atba' dia, yang mana dia berkata di dalam sebuah kitab, iaitu kitab tu ada sebut tentang perkataan dia, iaitu perkataan dia, ia kata man angkara al jihata, barang siapa yang ingkar akan jihad. Siapa ingkar jihad di sini? Lillah, bagi Allah, fahuwa kaman angkara wujudahu. Jadi Ibnu Taimiyah dia kecek jelas dan nyata sebut di dalam kitab Faidul Bari. Sebut di dalam kitab Faidul Bari. Kalau kaum ibu dan kaum bapa nak tengok kitab ni, duduk di muka 519 juzuk 4. Juzuk 4 mukanya 519. Jadi kitab Faidul Bari ni, Ibnu Taimiyah ni dia kata dengan perkataan dia sendiri, dia kata man angkara al jihata, siapa ingkar jihad, kerana dia isbat jihad Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah jihad atas. Orang panggil lazim daripada dia saat itu berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala bertempat, lazim daripada bertempat berjihad. Maka Allah ni dia pergi jihad. Bagi mereka yang tak pergi Tuhan tu berjihad, ia kata man angkara al jihata, barang siapa yang ingkarkan akan jihad, lillah, bagi Allah, fahuwa kaman angkara wujudahu, maka ia seolah-olah mereka hagi ingkar Tuhan saat itu tak berjihad, maknanya seolah-olah dia ingkar akan adanya Allah. Seolah-olah dikatakan maknanya tidak isbat jihad, maka jadi tidak isbatkan ada. Bila kita tidak isbatkan jihad, kita tak ada kata Tuhan sebelah atas, sebelah bawah, sebelah depan, sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kita tak kata jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita ingkar ada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita tidak isbat kata Allah tu ada. Ini jelas dan nyata kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kerana Ibnu Taimiyah ni dia berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala bertempat dan berjihad. Adapun akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, kita ni berpegang Allah tidak berjihad dan tidak bertempat. Allah tidak berjihad dan tidak bertempat. Jadi yang mana sudah jelas bahawa Ibnu Taimiyah dia isbatkan jihad dan isbatkan makan di sini. Jadi bila isbatkan jihad, maka bagi mereka yang isbat jihad itulah seolah-olah dia itu isbat Allah tu ada. Kalau orang tu ginafikan jihad, maknanya seolah-olah ginafikan ada. Kalau nafi jihad, maknanya jihad tak ada di sisi Allah, maka maknanya Allah tu tak ada. Itu orang panggil mafhum daripada maksud yang keluar daripada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi di sini kita nak mari tengok buah-buah Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, yang mana kita tahu kata Imam Abi Hanifah ni dia peranak dia pada tahun 80 Hijriah, dia meninggal dunia pada tahunnya 150 Hijriah. Dia imam di negeri Kufah, iaitu di dalam Iraq sekarang. Maka Imam Abu Hanifah ni menyalahi daripada Ibnu Taimiyah. Apa Imam Abu Hanifah dia kata? Imam Abu Hanifah dia beritahu kepada kita di sini, dia kata man hasarallah ta'ala fil jihatil fawqiyah awit tahtiyah faqad kafara. Ni lain ni, ayat kata lain.
Jadi Imam Abu Hanifah ni ataupun Imam Hanafi hak kita kenal di tempat kita duk kata Imam Hanafi ni dengan Abu Hanifah tu hak tula ya. Jadi di sini Imam Abu Hanifah kata man hasarallah, siapa menghinggakan Allah, siapa menetapkan Allah, siapa menentukan Allah fil jihatil fauqiyah, pada jihad atas, awit tahtiyah ataupun pada jihad bawah. Siapa pergi menentukan Allah pada jihad atas, siapa pergi menentukan Allah pada jihad bawah, atas ataupun bawah, faqad kafara. Ni Abu Hanifah kata, maka sesungguhnya telah kufur ia. Jadi kalau kita dengar di sini, kalau kita dengar di sini jadi belawai dengan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata siapa tak isbatkan jihad, maka seolah-olah dia tak isbatkan ada. Siapa kata Tuhan itu tak berjihad, maknanya dia tu kata Tuhan tak ada. Seolah-olah begitu. Jadi Imam Abi Hanifah kata siapa pergi menentukan tepat bagi Allah, pergi menentukan jihad bagi Allah, siapa menentukan jihad bagi Allah, jihad atas masalah, siapa pergi menentu begitu ataupun jihad bawah masalah, faqad kafara. Jadi di sisi Abu Hanifah dia menghukumkan kufur. Itu bukan saya kata tu, kan bukan bapa yang dirahmati Allah. Ini Imam Abu Hanifah kata. Jadi belawai lah hak Ibnu Taimiyah kata siapa tak isbatkan jihad, maka orang ni seolah-olah dia kata tak isbatkan Tuhan, maknanya seolah-olah Tuhan tak ada. Jadi Abu Hanifah kata siapa pergi isbat, siapa pergi menghinggakan, siapa pergi menentukan, siapa pergi menetapkan Allah berjihad, maka hukumnya kufur. Jadi belawai dua tu. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Pak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita di atas maslak, kita di atas jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, Imam Abi Mansur Al-Maturidi, yang mana kita digelarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ni Tuhan tak bertempat dan Tuhan tak berjihad. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala bukan jirim dan bukan arad. Jadi di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahawa dua-dua ni selisih di antara Ibnu Taimiyah Al-Harrani dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah, dua-dua ning selisih. Jadi hak ning kata bertempat, hak ni kata berjihad, hak ni kata tak berjihad. Tu orang panggil jelas dan nyata kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita saat itu berjalan seperti mana berjalan oleh Imam Abu Hanifah. Kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berjalan seperti mana menjalani oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Perkara ni kita nak tahu jelas dan kita nak tahu nyata bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpegangnya Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Adapun di sisi Ibnu Taimiyah Allah bertempat dan Allah berjihad. Jadi di sini sudah jelas dan nyata. Maka kita nak kembali pergi sebuah kitab lagi. Yang mana di dalam kitab iaitu Taisir. Kitab ni, kitab Taisir Al-Azizil Hamid. Kitab ni fi syarah kitab Tauhid. Kitab ni syarah bagi kitab Tauhid. Kitab ni nama dia Taisirul Azizil Hamid. Karangnya siapa ni? Karangnya iaitu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu cucu kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, cucu bagi Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kita dok gelar Wahabiyah ni cucu dia. Cucu bagi Muhammad bin Abdul Wahhab, nama dia Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Karya kitabnya Taisirul Azizil Hamid. Maka dalam kitab Taisirul Azizil Hamid, kita nak tengok di sini bagaimanakah dia bagi huraiya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi di sini kita nak tengok tentang dia bagi huraiya tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu.
Nah, kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah, supaya kita dapat faedah bersama, kerana rojok-rojok ke di sini kalau kita kecek tawak tubik kita, dia kata royak ngotok kepala kita, sebab itulah kita guna kitab. Nah, kita guna kitab. Jadi di sini di sini ni kita nak tahu di sini bagaimanakah dalam kitab ni bagi huraian kepada kita tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa di sini. Jadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa kita boleh tengok di sini, ia bagi huraian kepada kita. Nah, lari sikit muka. Tu dia. Jadi di sini kita boleh reti, dia kata di sini annallaha istawa 'ala 'arsyihi bi dzatihi. Bahwasa Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ni di mukanya 744. Dalam juzuk, dalam tak ada juzuk. 744 ni bagi tahu kepada kita di sini, dia kata annallaha ta'ala annallah istawa 'ala 'arsyihi bi dzatihi. Jadi Allah ni tu istawa ke atas arah ni dengan zat dia betul-betul halu dah. Dengan zat dia betul-betul halu dah. Dan dia kata lagi pula, wa qala fi hadzal kitab aidan ajma'a ahlus sunnah ala anna Allah ta'ala istawa ala arsyihi ala al-haqiqah la ala al-majaz. Allah saat itu duduk atas Allah saat itu istawa atas arah ni atas hakikah lah dah, bukan majaz dak. Jadi majaz tu dak sama sekali. Ya royak hakikah betul-betul lah dah. Sebab itulah saya royak di sini kata, dalam kitab hok dok sebut kata golongan Wahhabiyah ataupun Salafiyah, dia berpegang bahawasa kaedah dia pegang saat itu al-haqiqah muqaddamatun 'alal majaz. Maknanya kena pakai hakikah, tak boleh pakai majaz. Kita tiap-tiap kita hak itu tiap-tiap ayat mutasyabihat kita az-zahir laisa bimuradin. Dia tiap-tiap ayat mutasyabihat az-zahir huwal murad. Zahir itulah murad. Zahir pakai hakikat itulah, iaitu hak murad, hak khandak. Jadi di sini tak sama dengan kita kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ni saya dok royak ni, saya tak ada tuduh gapo dak, saya royak betul-betul lah dah kata dalam kitab. Dalam kitab Atba' bagi Muhammad bin Abdul Wahhab, dia kata balah tu. Dan Ibnu Taimiyah pun sudah jelas dan nyata. Jadi kita nak pergi kot ni tak boleh lah, sebab ia sudah jelas dan nyata. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak bertempat dan tak berjihad bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ini supaya kita tak keliru dalam pahami kita. Kita pergi sikit lagi. Supaya kita boleh reti di sini ada perkataan daripada Syekh Hisham bin Al-Hakam. Jadi Hisham bin Al-Hakam di sini dia kata inna rabbahu fil makan dunal makan. Inna rabbahu fil makan dunal makan. Sesungguhnya di sini rabbahu Tuhannya fil makan. Fil makan iaitu pada tempat dunal makan. Dunal makan maknanya ketiadaan tempat. Jadi di sini boleh retinya maknanya tempat Tuhan saat itu iaitu yang patut layak bagi Tuhan. Makhluk patut layak bagi makhluk. Semua tu bertempat. Tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Ia pakai kaedah tu. Kaedah tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Kullu mawjudin la budda lahu makanun. Tiap-tiap yang ada tak dapat tidak baginya tempat. Maknanya tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Kita ada bertempat. Allah ada bertempat. Tu kaedah bagi golongan Wahhabiyah ataupun Salafiyah. Sebab itulah di sini kita nak royak kata telah berkata oleh Hisham bin Al-Hakam dalam kitab apa ni? Kitab iaitu Maqalat Islamiyyin wa Ikhtilaful Musallin. Kitab ni iaitu kitab bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Imam Abil Hasan Al-Asy'ari peranak ke dia iaitu 290 Hijriyah dan dia meninggal dunia iaitu 324 Hijriyah. Tapi khilaf di antaranya 330 Hijriyah dan 324 Hijriyah.
Jadi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari karya kitab dia iaitu nama dia Maqalatul Islamiyyin wa Ikhtilafil Musallin. Kitab dia banyak, ada ibanah, ada lain-lain lagi. Jadi di sini kita nak buat tubik tak kata perkataan yang sebut di dalam kitab ni, yang mana Hisham, satu tokoh daripada ulama nama dia Hisham bin Hakam, dia kata inna rabbahu fil makan dunal makan wa inna makanahu huwal arsyu. Jadi tepat bagi Allah Subhanahu wa taala iaitu arash. Tepat bagi zat Allah Subhanahu wa taala iaitu arash. Wa innahu mumasun lil arsy. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mumasun, boleh setuh bagi arash. Maknanya supaya kita boleh setuh kitab, kita boleh setuh buah-buah kita nak setuh apa sahaja boleh. Tu jadi di sini nak wayak kata huraiya bagi mereka saat itu sudah pergi di atas hakikah sungguh ti. Bukan alal majaz dak kali. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pahami kita. Bahawasa mereka-mereka yang berpegang Allah Subhanahu wa taala bertempat dan berjihad ni, kalau kita tengok di sini tak sunyi daripada jirim. Tak sunyi daripada jirim. Apa jirim? Jirim iaitu ma tahayyaza bi nafsih, barang mengambil lapang pada dirinya. Balahana mengambil lapang pada dirinya, jirim ni ambil tepat pada diri dia. Kita buat misal. Buat misalnya seperti kita kata kalau bagi kita orang wanita ke, kita pernah buat beleda tu kan, beleda. Bulan puasa kita duk buat beleda tu, kita cuba air beleda tu turun dalam bekas dia. Kalau bekas tu orang panggil rupa bunga, kita bila ia kerah, bila ia sudah kerah maka ia jadi rupa bunga. Jadi dia tu mengambil tepat koda kulit tu, koda bekas tu. Kalau kita nak misal kot tu, kalau kita nak misal kot ni pun boleh, supaya orang tua-tua duk jalan kok tempat licah-licah, tempat seluk-seluk tu, tempat lumpur tu, kok benda kok sawah kita duk jalan tu, tempat tempat seluk, tempat lumpur tu, tempat tanah lemak tu, kita jinjak. Bila jinjak kaki kita ruk turun. Bila kita akak naik, jadi bekas hak kita jinjak turun hak ni tu, bekas kaki kita koda mana kita jinjak turun tu. Tu orang panggil ambil tepat koda diri dia, tu orang panggil jirim balah tu. Jirim mengambil lapang, mengambil tepat koda diri dia. Maka jirim ni bahasa dia panjang lah. Kita nak hurai jirim jisim, jirim firik, jirim khot, jirim satah. Tu orang panggil hak tu satu bahasa pula. Jadi kita tak bahaslah di sini. Kita tak bahas di sini. Cuma kita nak faham kata, kalulah Allah bertempat, kalulah Allah berjihad, maka Allah tak itu tak sunyi daripada jirim. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini, supaya kita tak keliru di dalam pahami kita, kita pegilah we molek, iaitu kaedah-kaedah yang dibawa oleh ulama dulu, oleh tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah, pegi we kejak, pegi we kemah. Kerana ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada golongan salaf dan khalaf. Golongan salaf mauqif dia iaitu tentang ayat mutasyabihat ni, golongan salaf mauqif dia, pendirian dia pegangnya at-tanzih wat tafwid. Salaf ni dia tanzih dan dia tafwid tentang ayat mutasyabihat. Berkaitan dengan ayat mutasyabihat, dia tanzih dan dia tafwid. Apa tanzih? Dia menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala daripada kekurangan. Kerana Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dalam surah Syura ayat 11 kata laisa kamitslihi syai', tidak seperti seumpama sewaktu pun. Allah tidak seperti seumpama sewaktu pun. Maknanya Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Kerana yang bertempat berjihad itu jirim. Adapun golongan Wahhabiyah ataupun Salafiyah, mereka itu faham tentang ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mereka itu berlainan daripada pahami kita. Dia kata
Allah benarlah Allah tak serupa dengan kita, tapi tempat Allah, Allah bertempat, kita bertempat, tapi tempat Allah tidak serupa dengan tempat kita. Tempat Allah tu arash, tempat kita ni dunia, dalam rumah kita. Dalam rumah kita, kita duduk di mana tempat saja, duduk takhisi, duduk duduk atas kanap, duduk di mana tempat saja kita bertempat, tu tempat. Tempat bagi kita. Arash itu tempat bagi Allah. Jadi arash patut layak bagi Allah. Tempat yang patut layak bagi Allah, kita tempat yang patut layak bagi kita. Tu laisa kamitslihi yang dia faham. Kita tak faham gitu. Kita tidak berjirim Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak jirim, maknanya tidak bertempat dan tidak berjihad. Itu kan bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi golongan salaf ataupun digelarkan salafus soleh hak sebenar, berkaitan dengan ayat mutasyabihat ni, mereka itu berpegang mauqif mereka, berpegang iaitu pendirian mereka tentang ayat mutasyabihat, iaitu mereka berpegang atas jalannya tanzih dan tafwid. Apa tanzih? Menyucikan zat Allah daripada segala kekurangan. Kalau kita kata Allah ada mata, Allah ada tangan, dia menyucikan zat Allah daripada kekurangan, maknanya Allah tidak beranggota. Lepas tu, bagaimanakah maksud dia? Tangan apa maksud dia? Mata apa maksud dia? Dia tafwid, dia serah murad daripada ayat mutasyabihat ataupun ahadithus sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat imraruha kama ja'at, ayat ni mari macam mana berlaku gitulah, tapi maksud dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu orang panggil mauqif salaf ataupun digelarkan salafus soleh, lain daripada khalaf. Khalaf ni mauqif dia tanzih dan takwil. Tanzih di sini maknanya menyucikan zat Allah daripada kekurangan. Bila sebut kata yadullah, kita menyucikan zat Allah daripada kekurangan. Jadi menyucikan zat Allah daripada kekurangan maknanya Allah tidak seperti seumpama sewaktu pun. Lepas tu bagaimanakah bila sebut kata tangan di sini? Itulah takwil kepada kudrat, seperti mana saya sudah bagi huraian dah pada beberapa kali muhadarah saya belum daripada ni. Kita tak ulas kali lagi untuk kami bukan bapa saat itu boleh faham oleh kerana masa kita. Tu nak ayat kata tanzih dan takwil. Jadi golongan khalaf dia tanzih dan dia takwil. Maka di sini jadi keliru. Sebab golongan Wahabiyah ataupun Salafiyah, dia kata salaf hak sungguh tinya bukan tafwid. Salaf hak sungguh ti bukan tafwid. Itu dia. Pak apa? Salah hak sungguh ti hak ni tu, dia kena sebut jadi jelas, sebut jadi nyata. Kena pakai makna hakikah. Kena pakai az-zahir huwal murad. Mana tu tempat hak kita boleh reti di situ, mana hak tempat kita boleh tahu di situ. Kerana di sini soalannya salafus soleh tu siapa? Salafus soleh tu siapa? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan ni Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, salafus soleh tu kena kepada mereka yang berpegang di atas kaedah at-tanzih wa tafwid. Kita pegang gitu. Dia pegang mana? Dia pegangnya golongan salafus soleh dulu, dia pegangnya iaitu Allah berjihad. Allah berjihad maknanya jihad jelas dan nyata. Sebab dia pakai hakikah. Dia bukan tafwid. Dia tidak tafwid. Salah di sisi dia, salafus soleh di sisi dia tidak tafwid. Tidak tafwid itulah dengan sendiri dia tubiknya iaitu musyabbihah. Dia tubiknya musyabbihah. Bila Tuhan ke saat itu bertempat, bila Tuhan saat itu berjihad, lazim daripada berjihad bertempat. Bila bertempat, bila berjihad, dengan sendirinya tubik Allah Subhanahu wa taala saat itu orang panggil musyabbihah. Jadi serupa. Allah serupa dengan baharu sebab Allah berjihad, sebab Allah bertempat.
Itulah digelarkan golongan yang menyerupai di antaranya zat Allah dengan baharu, ia panggil golongan musyabbihah. Atau digelarkan musyabbihah, digelarkan mujassimah. Dia tak panggil mufawwidah di sisi dia. Dia tak panggil mufawwidah. Dia panggilnya, golongan hak dia pakai, dia gunanya salaf. Dia gunanya salaf, dia guna salafi. Di sisi dia guna salafi. Tapi salafi dia bukan salafi hak asli. Bukan salafi salafus salih, sebab dia musyabbih. Dia menyerupai di antara zat Allah dengan baharu. Kita bertempat, kita berjihad. Lepas tu dia kata Allah pun berjihad. Lazim daripada berjihad bertempat. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pahami kita. Maka di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi kita nak kembali kelik kepada perkataan golongan salafiyah, golongan wahabiyah. Kita nak kembali kelik kepada perkataan hak dia biasa kata hak lepas-lepas dah. Cuma kita tak ada ambil rakam tu untuk mari buka di sini, kita tak ada ambil. Sebab semua walaupun kita tak ambil kita tak ambil bukti supaya mereka boleh tengok di belakang, tak mesti begitu dak. Semua tu duk boleh tengok. Boleh tengok hak dia duk live hari-hari, hak dia duk live tiap-tiap malam, boleh tengok dan nyata dah. Cuma kita nak tahu kata apa hak dia kata mula-mula sekali. Mula-mula sekali. Hak dia pergi dulu-dulu, pergi Tuhan berjihad, dia Tuhan bertempat saat itu, sebab dia pergi kaidahnya kullu maujudin la budda lahu makanun. Tiap-tiap ada, tiap-tiap yang ada tak dapat tidak bertempat. Maknanya tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Cuba kita kembali klik kepada kita. Kita ada bertempat. Kitab ni ada bertempat. Buah ni ada bertempat. Handphone ni ada bertempat. Tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Jen ni ada mesti bertempat. Lazim daripadanya bertempat. Bila lazim daripada bertempat, berjihad. Lazim daripada berjihad, bertempat. Antukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Tapi bila dia isbat jihad, lazim daripada isbat jihad, isbat tepat. Bila dia itu isbat jihad dan isbat tepat, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah ni buat soal. Dah mu katanya Tuhan tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Jadi Allah saat itu bertempat di atas arasy ataupun bertempat di langit. Belum daripada Allah nak menjadikan arah, Allah duduk mana? Tu orang panggil soalan. Bila tubik soalan tu, gelombang. Tu pergi kepada tertinggi. Allah tu tinggi, atas daripada arah lagi, atas daripada tu, atas daripada ni. Tu orang panggil korogir. Dulu tetap. Sebab tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Apabila orang pergi kocok sikit, orang pergi buat soal menyoal sikit tentang tepat saat itu, bagaimanakah belum daripada Allah nak menjadi ke arah? Lalu itulah dia pergi kepada terjumuh, pergi kepada tertinggi, pergi kepada atas pada arah, atas pada tu, atas pada ni. Mula dah tak tetap dah. Tu. Ni nak rakyat kata mula-mula tetap, lah ni tertinggi dah. Korok girah tak tetap dah. Cara pergi tu tak tetap dah. Sebab itulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Keliklah pada asal. Kliklah pada asal. Kita klik pergi pula. Mari 2-3 hari ni, duk jadi kekeliruan hak ni tu, masalah berjihad bertempat ni, mari masalah 2-3 hari ni, bunyi baru pula. Bagi 3 gini. Allah bertempat setelah mana ada arasy. Allah bertempat setelah mana ada arasy. Belum daripada arasy, Allah tidak bertempat. Kalaulah arasy tu rusak, Allah tidak bertempat. Maknanya ada qabla, ada ma'a, ada ba'da. Ada qabla maknanya belum daripada ada makhluk. Dan ada ma'a maknanya serta dengan makhluk. Bila Allah menjadikan makhluk, maka Allah serta dengan makhluk. Maknanya arasy di sini kita duk bahas tentang arasy. Lepas daripada
Nah, aras tu kalau kita kata rusak, sebenarnya aras tidak rusak. Aras ni sebab Allah janji hak ni tu orang panggil, nah, orang panggil aras ni kekal aridi, kekal yang baru datang. Kerana apa? Kerana aras ni iktibar dia tu makhluk, dia terima rusak. Tapi kerana Allah janji kata, nah, 8 kara tak rusak, setengah kata 10 kara tak rusak, termasuknya aras. Jadi aras ni orang panggil kekal aridi. Fardu kata kalau aras tu rusak. Jadi Tuhan saat itu qabla ma'a ba'da. Jadi qabla di sini qabla wujud, maknanya belum daripada nak ada aras Allah tidak bertempat. Dia kata. Ni golongan Wahabiyah kata, golongan Salafiyah kata. Hak ni hak kita dengar daripada dia, kita mari kombing di sini. Belum daripada nak ada aras Allah tidak bertempat. Bila Allah buat aras, Allah bertempat di atas arah. Baik tu. Lepas tu bila arah rusak, Allah tidak bertempat mula-mula. Tu, ubah dah daripada kaedah hak mula-mula tadi. Kullu mawjudin la budda lahu makanun. Tu kaedah hak mula-mula. Tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Orang kocok, nah, orang gonye tentang kejadian arah belum daripada jadi arah tu hadap mana? Lalu itulah klik kepada huraiya qabla ma'a ba'da. Qabla belum daripada nak ada arsy Allah tidak bertempat. Ma'a maknanya ma'al arsy Allah bertempat. Lepas daripada tu pula Allah tak bertempat mula-mula. Tu dia dalam huraiya dia bagi huraiya macam tu. Jadi kita boleh tengok di sini dia isbat zaman tu pula. Serta dengan masa, nah, serta dengan Tuhan menjadikan arsy, Tuhan bertempat. Jadi belum pada ni dak, lepas pada ni dak. Klik waktu pula. Tak apa lagi. Dua. Tu cara ambil tepat. Nah, cara ambil tepat. Hak mula-mula tu kaedah hak dulu macam tu. Ada setengah-setengah daripada golongan dia tapi kita tak sebut nama di sini. Nah, kita tak sebut nama di sini. Ada setengah-setengah daripada golongan dia. Dia kata ana, "Oh, kita duk iktikad Tuhan tak ada lama." Kita duk iktikad Tuhan tak ada lama. Sebab apa? Tuhan tak ada atas, tak ada bawah, tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang, Tuhan tak bertempat. Maknanya iktikad Tuhan tak ada. Oh, lama kita duk iktikad Tuhan tak ada. Kita duk pakai sifat 20 ni duk iktikad Tuhan tak ada. Ada hak kata balah tu. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Wal iyaza billahi min zalik. Janganlah kecek balah tu. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Di sini kita nak wayak kata akidah. Nah, dua-dua akidah kita tak ada tuduh dak. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah kena faham ni. Tak ada tuduh dak kali wayak betul-betul. Wayak betul-betul kata satu golongan berpegang bahawa Allah berjihad, nah, dan bertempat. Kita tidak berpegang bahawa Allah berjihad dan Allah bertempat. Kita tak pegang Tuhan tepat dan berjihad. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, nah, di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Itu dia. Kalau turut Wahabiyah Muhammad bin Abdul Wahhab, kalau turut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau turut Ibnu Taimiyah, kalau turut Daud Zahiri, kalau turut Rashid Ridha, kalau kita turut mereka itu berpegang Allah bertempat dan Allah berjihad. Allah berjihad. Atukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh tahu jelas dan nyata, kita tak ada kena susuk sebab benda ni sudah terbuka dah. Nah, sudah jelas dan nyata. Lepas tu pilih lah. Bagi mereka yang dengar tu kita pilih sendiri. Kita tak ada kena duk selik kot tu selik kuning, hilik kot tu hilik kuning. Betul-betul selalu dah. Nah, sebab orang panggil akidah di hari ni bila sebar dengan cara besar-besar, nah, pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah dia akan bagi penjelasan sama saja. Nah, sama saja. Sebab itulah kita nak beritahu di sini. Jadi dua kaedah. Kaedah yang pertama, tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Mari kaedah yang kedua, nah, bahas tentang qabla ma'a ba'da. Qabla Tuhan tak bertempat lagi sebab tak ada buat lagi makhluk. Bila Tuhan buat makhluk, Tuhan bertempat. Bila makhluk tu rosak, Tuhan tak bertempat mula-mula. Tu qabla ma'a ba'da. Hak tu dengar daripada mulut dia sendiri. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kalau kita berasa tak percaya, kita ubah klik semula. Pergi dengar-dengar iaitu tokoh-tokoh daripada
Wahhabiyah ataupun Salafiyah duk bagi huraiya tiap-tiap malam itu, kita rojok klik sendiri. Nah, saya tak payah bubuh gambar di sini, tak payah beri tuduh nah, tak payah kita hak itu bawa tubik gambar-gambar, tak begitu comel lah untuk kita saat itu nak berdebat. Tapi mereka biasa saja. Sebenarnya kita ni pihak IT ni ada apa tulah juga, tapi kita break. Tak apalah, kita sekadar mana kita boleh bagi tentang kitab-kitab dan nas. Supaya kaum ibu kaum bapa boleh tengok dan anak-anak pelajar boleh ambil penjelasan, cukup. Cukup. Tu kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, anak-anak pelajar yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi, mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat bersama. Jadi kita tengok satu bahagian lagi hak tubik dalam tajuk kita tu, iaitu makanul adam. Kita nak bahas tentang makanul adam. Ni satu bahagian pula. Jadi golongan Wahhabiyah di sini, semua ke ataupun setengah daripada Wahhabiyah, dia kata bila orang tanya, bila orang kocok tentang arash ni baru ada ya. Belum daripada arash ni nak ada tu hidup mana? Itulah ya bahasnya makanul adam. Baharak kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Makan dengan maknanya tempat, adam dengan maknanya tiada, tempat yang tiada. Tu faham boleh? Cuba kita tasawur mufradain, kita mari tengok dua kelimah tu. Makan tu iaitu tempat, iaitu syai'un wujudiyun, suatu yang ada makan tu. Lepas tu adam tak ada. Tak adam di sini orang panggil min itlaqi masdar wa iradati ismil maf'ul. Tu. Orang panggil sebut masdar dikanaki isim maf'ul tu. Kalau itu di sini seolah-olah al makanul ma'dum. Tempat yang tak ada. Tempat tu benar ada. Tapi hukum dia tu adam tu, hukum tu tak ada. Tempat tak ada ke mana? Tempat tak ada. Tu. Ni kita nak mengerti. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini makanul adam ataupun kita pakai maknanya makanul ma'dum. Jadi makanul ma'dum di sini kita boleh lelah sikit. Kita nak buat mudhaf ilaih, orang panggil idhafat sifat pada mausuf ni. Idhafat sifat pada mausuf di sini kita takwil lah sikit. Kita takwil kan sebab Ibnu Malik kata wala yudhafu ismul lima bihi tahad makna wa awil muhiman iza warad. Wala yudhafu ismul lima bihi tahad, dan tidak idhafah akan isim ismun wala yudhaf, tidak diidhafah akan isim ismul lima bihi tahad, bagi barang dengannya ittihad. Maknanya ittihad pada makna. Sebut makanul adam, satu kelim orang panggil jadi satu makna di sini. Jadi bila satu makna kita tahu kata adam ni sifat ni. Bila sifat di sini kita kena takwil jadi sah, nak muafakat sifat ni tu. Supaya anak-anak kita duk ngaji tentang muafakat 4 pada 10 sifat hakiki dan sifat sifat hakiki dan sifat sababi tu. Sifat hakiki ni muafakat 4 pada 10, sifat sababi ni muafakat 2 pada 5 kan. Jadi di sini Ibnu Malik kata bila idhafat macam ni kena takwil lah, supaya kita kata Imamul Bukhari. Kita kena takwil bubuh halal sikit al Imamul Bukhari, sebab orang panggil nak jadi sah sifat tu. Tak ada apalah, kita tak ada nak betul tu. Hak kita nak betul mana? Kita nak betulnya makan tu amrun wujudiyun. Orang panggil perkara hak ada. Pas adam tak ada. Tepat tak ada. Sebab dia nak royak kata Tuhan tepat juga tu. Bila arah tu Tuhan tak ada buat lagi, Tuhan duk tepat tak ada. Tepat yang tak ada. Tu siap kok mana tu. Orang panggil beripung dua yang berlawanan pada satu tempat dan satu masa dan satu benda. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Beripung dua yang berlawanan pada satu tempat, satu masa, satu benda. Gapo? Saya misah buah ni. Ada dan tak ada. Duk beripung pada satu tempat ni, boleh ke kita kata balas tu? Ada dan tak ada. Buah ni ada dan tak ada. Pada masa tu lah. Ada dan tak ada. Pada satu tempat, satu masa, satu benda. Boleh ke? Sebab kaedah kata
Nah, kaedah kata ad-diddan la yajtami'an. Ad-diddan la yajtami'an fi syai'in wahid wa waqtin wahid. Pada masa tula, pada satu masa, pada satu tempat, tak beripung sama sekali. Fi makanin wahid wa waqtin wahid. Tu nak ayat kata tak beripung sama sekali. Tu. Gapo? Tinggi dengan rendah, tak beripung sama sekali pada satu benda satu masa. Nah, gemuk dan kurus tak beripung sama sekali. Ada dia tak ada, tak beripung sama sekali. Tiba-tiba kita pergi kata makanul adam, tempat yang tak ada. Tuhan belum daripada nak jadikan arash, Tuhan duduk tempat yang tak ada. Balah mana Tuhan? Tempat yang tak ada. Tengok 2-3 dah tukar. Mula-mula tiap-tiap yang ada mesti bertempat. Baru dia tanya kata belum daripada nak ada arah, Tuhan duduk mana? Dia kata qabla ma'a ba'da. Qabla wujud maknanya belum daripada nak ada arah, Tuhan tak tepat. Bila ada arah, Tuhan tepat. Lepas pada ada arah, Tuhan tak tepat mula apa dah. Hak ni tepat tak ada. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Supaya kita hak itu tak keliru. Tak keliru turut. Tak keliru turut. Tu dia. Sebab itulah dalam ayat Quran 2 ayat ni sudah pun cukup. Surah Syura ayat 11, laisa kamithlihi syai' wa huwas samiul basir. Ia Allah Taala, laisa kamithlihi syai', tidak seumpama seperti suatu pun, wa huwas samiul basir, dan ia amat mendengar dan amat melihat. Tuhan tak serupa suatu pun. Tak serupa suatu pun. Maknanya Allah tidak berjirim dan Allah tidak arad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Jadi pahal daripada dua ayat ni, ulama ambil buat sifat salbiyah, iaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahannya Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Maknanya Tuhan tak serupa sikit habuk dengan suatu. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita hak itu tak keliru di dalam faham kita. Itu dia. Jadi di sini, di sini kalaulah kita kembali kelik kepada apa? Kembali kelik kepada beripung ni. Beripung dua yang berlawan ni pada satu tempat dan satu masa dan satu benda ni, ia tak beripung sama sekali. Benda ni benda mustahil. Kalau beripung mustahil. Illa li nisbatin. Malaikat kita nak nisbah tak apa. Nisbah mana? Nisbah misalnya, orang panggil tempat lain-lain. Beripung tu. Orang tak panggil beripung pula. Tempat lain-lain. Maksud tu lah. Tempat lain-lain. Hak ni berlaku di tempat ni. Hak ni berlaku di tempat ni. Ada di tempat ni, tak ada di tempat ni. Maksud tu lah. Tapi tempat lain-lain. Boleh? Ada di tempat ni, tak ada di tempat ni. Masa tu lah. Boleh. Ataupun masa lain-lain. Tempat tu lah. Misalnya kita kata tempat ni. Duduk tempat ni ya. Masa tu lah. Tapi masa lain-lain. Lep pagi ada, lep petang tak ada. Masa lain-lain. Lep petang ada, lep pagi tak ada. Masa lain-lain. Orang panggil. Kalau nisbah, boleh. Nisbah kepada masa ke nisbah kepada tempat. Nisbah kepada masa, masa lain-lain tempat tu lah. Ataupun tempat lain-lain masa tu lah. Boleh nisbah. Adapun beripung pada satu tempat, satu masa dan satu benda, mustahil. Tu mustahil. Tu supaya kita tak keliru kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Yang mana kita dah dengar kata makanul adam ni, mengelirukan. Mengelirukan. Sebab itulah saya kata dia kocok sungguh nak kita leh. Dia kocok sungguh nak kita leh. Sebab itulah az-zahir laisa bimuradin. Ayat mutasyabihat kita kena pakai majaz. Ayat mutasyabihat kita kena pakai majaz. Kita tak boleh pakai hakikah. Kita kecek hari-hari. Kita kecek hari-hari dengan anak kita. Kita duk guna. Kita duk makan, duk gapo, kita nak colek gigi. Kita kata nak colek gigi. Colek gigi dah tak?
Bukan colek gigi, kena takwil pula situ. Colek celah gigi. Bukan colek gigi habis gigi kita. Sudah makan nasi, colek gigi dah tak? Nak nyolek sikit. Nak colek gigi. Colek gigi habis gigi kita. Hak ni orang panggil kalam hadzaf mudah. Kalam hadzaf mudah ni kita kena takwil di situ. Colek gigi yakni colek celah gigi. Colek celah, bukan colek gigi. Tu orang panggil majaz. Ya, di dalam Al-Quran ni kalau tak ada majaz, di dalam Quran tidak ada majaz, maknanya tidak ada balaghah. Tidak ada balaghah. Kalam biasa, kalamullah kan biasa. Kalamullah ni ada majaz, itulah ilmu dia banyak, ilmu dia luas, ilmu dia berhajat kepada Allah, berhajat pada ilmu tu, ilmu ni tak padan dengan kita reti satu ilmu nak mari hurai Al-Quran. Quran ni berhajat kepada mantik, Quran ni berhajat kepada balaghah, berhajat kepada nahwu, berhajat kepada saraf, berhajat kepada segala ilmu. Usul tafsir kita kena reti. Orang panggil ulumul Quran kita kena tahu cara-cara nak faham Quran saat ni tu. Tu kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Ni supaya kita tak keliru. Maka kita nak pergi sikit lagi kai bukan bapa yang dirahmati Allah. Di sini kita nak tahunya Tuhan duduk di atas arash ke, Tuhan di atas arash ke, ataupun Tuhan saat itu duduk di atas langit. Kerana ayat di dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan Rahman atas arash. Hak tu sebut arash. Sebab pakar orang panggil pakar dengan makna hakikah. Tu golongan Wahabiyah kata pakar dengan makna hakikah. Tuhan atas arash. Tu arash. Selagi kita turut, kita mari tengok hadis Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, riwayat daripada Imam Muslim ni, nak rakyat kata hadis ni hadis sahih, rawahu Muslim ni hadis sahih. Mana? Hadis tentang yanzilu rabbuna kullu lailatin, kulla lailatin, yanzilu rabbuna kulla lailatin, turun oleh Tuhan kita pada tiap-tiap malam, ila sama'id dunia, kepada langit dunia, hina yabqa fi thuluthul lailil akhir, seketika tinggal pada suluh akhir. Seketika tinggal di suluh akhir. Jadi suluh akhir di sini kita nak ambil waktu malam ni, kita ambil daripada pukul ni, pukul 7, pukul 8, pukul 9, juzuk awal bagi 3. Suluh ni 3 tak? Suluh yang akhir tu. Maka kita nak bagi 3, pukul ni, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Satu juzuk orang panggil suluh awal. Pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Juzuk tengah. 4 J. Ya, sebab 12 J di waktu malam. Kalau itu suluh malam ni, suluh awal pukul ni, pukul 7, pukul 8, pukul 9. Suluh tengah pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1. Suluh tengah. Lepas tu suluh akhir pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Waktu malam tu sebelah akhir. Maknanya suluh akhir ni ambil daripada pukul 2 malam, pukul 3 malam, pukul 4, pukul 5. Belum ada subuh sikit tu. Tu dia kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Lepas tu apa? Yanzilu rabbuna, turun oleh Tuhan kita. Tuhan turun masa tu. Lepas turun tu nak pakai makna apa tu? Pakai makna hakikah lah. Kerana Wahabiyah royak kata pakai makna hakikah, Salafiyah kata pakai makna hakikah. Kalau gitu Tuhan turun betul-betul. Turun betul-betul. Mana? Langit dunia. Fis sama'id dunia, pada langit dunia. Pasal saya nak tanya lah, Tuhan duduk atas langit dunia ke Tuhan duduk atas arash? Dalam ayat Quran surah Taha ayat 5 duduk atas arash. Dalam hadis Imam Muslim kata Tuhan turun di langit dunia. Pada suluh 3. Pada suluh 3 yang akhir Tuhan turun di langit dunia. Faham tu? Apa Tuhan duduk mana sungguh? Duduk tarah ke duduk di langit dunia? Nak tahu. Sebab apa? Sebab langit dunia, cuba kita tengok di sini. Ni langit dunia. Ni saya nak sebut di sini. Saya ambil dunia ni. Ambil dunia. Jadi dunia di sini, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ni,
dunia ni, ard. Nah, dunia. Dunia ni kita duduk negeri kita. Nah, kita duduk negeri kita. Pukul 2 start lagi, pukul 2 start lagi, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Tuhan turun di langit dunia. Langit dunia. Langit dunia, orang panggil dekat dengan dunia. Langit dekat dengan dunia. Tuhan turun. Mari ke langit dunia. Pukul berapa? Pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Muka suluh akhir pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5. Tuhan duduk di langit dunia. Lepas tu, di negeri kita sudah lepas. Sudah lepas dah. Suluh 3 sudah lepas dah. Lepas tu, matahari ni duduk musim semua tak? Matahari duduk musim semua. Suluh 3 duduk ni negeri Myanmar pun dah. Suluh 3 habis dah negeri Myanmar, duduk di Bangladesh. Bangladesh. Duduk negeri Bangladesh. Lepas pada Bangladesh ni duduk di India. Lepas pada India, Pakistan. Lepas pada Pakistan, Iran. Lepas pada Iran pula Saudi Arabia. Lepas pada Saudi Arabia, Mesir. Lepas pada Mesir, Libya. Lepas pada Libya, Algeria. Lepas pada Algeria, Maghribi. Lepas pada Maghribi, Atlantik, Ocean. Lepas pada Atlantik, Amerika. Lepas pada Amerika, saya nak royak kata bila tu saya nak naik duk tarah. Sebab suluh 3 ada semua ni. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hadis ni hadis sahih ni. Hadis Imam Muslim. Bila tu saya nak naik duk tarah? Sebab suluh 3 tu saya duduk di langit pertama ni. Suluh 3 ada semua suluh 3 ni. Bila nak habis suluh 3 ni tu saya nak naik duk tarah ni. Sebab dalam ayat Quran kata tu saya duk tarah ni kata duk langit pertama langit dunia. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi, dia membahas tentang ha nuzul dan membahas tentang ha istaqarra. Istaqarra dengan maknanya tetap. Nuzul dengan maknanya tidak tetap sebab turun. Jadi tetap di sini kita faham bahasa kitanya diam. Istaqarra dengan maknanya tetap. Tetap ni kita fahamnya diam. Nuzul tu orang panggil bergerak. Harakah dengan maknanya bergerak. Faham tak? Tiap-tiap bergerak, tiap-tiap diam, orang panggil lawazim bagi makhluk. Lawazim bagi hadis. Tengok kita, tengok saya ni, duk bergerak. Duk bergerak. Orang panggil makhluk. Saya duk dia. Makhluk. Tengok kita ni, duk dia. Makhluk. Faham tak? Kita ni duk dia. Makhluk. Saya duk gerak. Makhluk. Kipas angin duk gerak. Makhluk. Pelita elektrik duk dia. Makhluk. Tiap-tiap gerak dan diam, makhluk. Faham tak? Tu dia. Jadi nuzul saat ni tu, Allah nuzul, Allah turun saat ni tu harakah daripada atas ke bawah, orang panggil nuzul. Kalau harakah bawah daripada bawah ke atas, orang panggil naik. Rafa, naik. Ataupun su'ud, naik. Faham. Harakah daripada bawah ke atas. Kalau harakah daripada sana ke sini, dia panggil mari datang. Harakah daripada sini ke sana, dia panggil pergi. Orang panggil harakah tu. Hak ni istaqarra, tetap, diam. Duk tetap. Bila turun atas muka bumi, orang panggil harakah. Bila tetap di atas arah, orang panggil diam. Dua-dua ni orang panggil lawazim bagi hadis. Allah suci daripada hadis. Sebab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Pak kita tak lepas daripada, kita tak sembunyi daripada gerak dan diam. Kita ada sifat gerak dan kita ada sifat diam. Maka gerak dan diam dia panggil hawadis. Sebab kaedah kata kullu ma lazamal haditha hadithun. Tiap-tiap barang yang lazim akan baharu, maka hukumnya baharu. Gerak baharu, diam baharu. Kita tengok langit bergerak, kita tengok bumi diam. Kita tengok air laut bergerak, kita tengok bukit diam. Tiap-tiap gerak dan diam baharu. Allah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah tidak seperti seumpama suatu pun. Allah tak serupa dengan makhluk. Allah tidak gerak dan Allah tidak diam. Allah ada tidak bertempat dan Allah ada tidak berjihad.
Tu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah. Nah, jadi di sini nak wayak kata hak kita pehe kata Allah Subhanahu wa taala nah di atas arasy itu bizatihi, dengan zatnya. Yang mana golongan Wahabiyah kata Allah di atas arasy bizatihi. Dulu dia sebut istaqarra bizatihi. Tapi di hari ni kerana orang duk kucau, orang duk kocok gapo, yo gi kepada tertinggi. Gi dah. Lari dah. Daripada istaqarra tu gi kepada irtafa'a, gi kepada tertinggi dah. Duk ubah semua cara hurai. Sebab itulah saya kata di sini Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak berjihad. Cuba kita kembali kepada perkataan Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita tengok di sini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita tengok di sini. Jadi di sini Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bagi tahu kepada kita di sini. Nah, bagi tahu kepada kita di sini dalam kitab Aqwal Ahli Sunnah wal Irfan. Kitab Ahli Sunnah wal Irfan di sini. Aqwal Ahli Sunnah wal Irfan, kita mari tengok di sini sikit. Jadi Amirul Mukminin Sayyidina Ali, nah Amirul Mukminin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di sini dia kata ana. Dia kata innallaha ta'ala khalaqal 'arsya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan arasy izharan li qudratihi. Allah menjadikan arasy kerana nak menzahirkan bagi kudratnya. Allah buat arasy ni dia nak menzahirkan kudrat dia. Dia boleh buat kebesaran arasy ni, kehebatan arasy ni nak menzahirkan kudrat dia. Bukan dia nak duduk atas arasy. Faham tu? La makanan li zatihi. Bukan kerana nak buat tempat bagi zatnya. Di sini dia kata ana innallaha khalaqal 'arsya. Sayyidina Ali wayak kita tahu Sayyidina Ali ni khulafaur rasyidin. Dia sudah jadi khalifah pada tahunnya 35 Hijriyah sehingga siapa 41 Hijriyah. Ada setengah sehingga siapa 40 Hijriyah. Jadi kurang lebihnya 5 tahun dapat menjadikan khalifah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Ali sendiri khalifah yang keempat ni. Dia kata ana? Sayyidina Ali. Dia kata innallaha, bahawa Allah Subhanahu wa taala khalaqal 'arsya, telah menjadikan arasy izharan kerana nak menzahirkan li qudratihi bagi kudratnya. Dia nak zahir kudrat dia buat arah, kebesaran arah ni, kehebatan arah ni, keagungnya arasy ni. Tuhan nak menzahirkan kekuatan dia, nak menzahirkan kekuasaan dia. Tu izharan. Ni orang panggil maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlih ni kerana nak menzahirkan kudratnya. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. La makanan li zatih. Bukan kerana dia nak buat tempat duduk dia. Tu. Hak kita duk tawahung, hak kita duk pegang kata Tuhan tempat, Tuhan jihad, Tuhan atas arah. Jangan duk pegang gitu. Jangan duk pegang gitu ni Sayyidina Ali royak ni. Cuba kembali klik kepada kitab Aqwal Ahli Sunnah wal Irfan fi mutasyabihatil hadis wal Quran fi ma yata'allaqu bi sifatir Rahman. Cuba kembali klik situ. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam fahami kita. Akidah kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan telah berkata pula oleh Ibnu Furak. Ibnu Furak ni iaitu anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili. Ibnu Furak ni anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili ni anak murid bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ibnu Furak ni anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili. Cucu dia iaitu Abu Bakar Al-Baqillani, dan lagi pula iaitu Abu Ishaq. Orang sama serung dengan dia.
Jadi Ibnu Furak ni peranak ke dia pada tahunnya 400 ni Hijriyah. Dia ni iaitu tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah daripada bumi Asfahan. Nah, dalam kawasan Iran, dalam kawasan Khurasan, kawasan sana tu. Tu. Jadi dia kata kerana di sini. Ni Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak murid bagi Abul Hasan Al-Bahili. Abul Hasan Al-Bahili itu anak murid bagi Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Ibnu Furak ni kata kerana dia kata la yajuzu 'ala Allah taala al-hulul fil amakin. Tak harus ke atas Allah saat itu turun ke atas tempat. Turun iaitu pada tempat. Jadi kita nak pergi kata Tuhan saat itu bertempat, nak pergi kata Tuhan saat itu berjihad, Tuhan saat itu tetap di atas arah, tak boleh sama sekali. Kerana apa? Listihalati kaunihi mahdudan. Kerana mustahil keadaan Tuhan saat itu boleh kita menentu situ, menentu sini, mustahil. Ni hak dia kata. Sebab itulah nak ayat kata di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Nah, hak kita duk pergi Tuhan tepat, hak kita duk pergi Tuhan jihad, tak pergi Tuhan tepat, tak pergi Tuhan jihad, tak mau. Jadi duk pergi Tuhan tak ada. Dia mau kata. Tu jadi Jahmiyah pun dah. Iktikad Tuhan tak ada. Depan pun tak ada, belakang pun tak ada, bawah pun tak ada, kanan kiri pun tak ada, atas pun tak ada. Iktikad gapo? Iktikad Tuhan tak ada kelas tu. Jangan duk pergi gitu. Nah, jangan duk pergi gitu. Tuhan tak tepat dan Tuhan tak jihad. Sama sekali. Pergi wi molek, pergi wi kemah, pergi wi kejak. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita hak itu tak keliru. Nah, supaya kita hak itu tak keliru. Kita mari tengok. Jadi, kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala bertempat dan berjihad, maknanya Allah ni jirim. Bila jirim, tak sunyi daripada gerak dan diam. Sifat baru ada selalu dah. Gerak dan diam ada selalu dah. Jadi gerak dan diam saat itu orang panggil berubah. Kita tengok. Kita tengok makhluk kita. Tengok langit bergerak. Kita tengok bumi diam. Kita tengok kipas angin gerak. Kita tengok pelita elektrik duk diam. Kita tengok bukit. Kita tengok tengok air laut duk bergerak. Kita tengok bukit diam. Jadi gerak diam iaitu lawazim bagi hadis. Lawazim bagi hadis. Maka berubah makhluk ni, perubahan makhluk ni, hak tu orang panggil berubah daripada gelap kepada cerah, berubah daripada gerak kepada diam, diam kepada gerak, itu orang panggil membawa kepada rusak. Tu orang panggil terima rusak. Tiap-tiap jirim, tiap-tiap jirim, tiap-tiap makhluk ni, hawadis ni, ada gerak diam ni, orang panggil ada perubahan. Kita tengok kayu, kita tengok perkara-perkara di depan mata kita. Menata kita tengok manusia berubah, kita sendiri berubah, pakaian kita berubah. Sebab apa? Sebab makhluk itu tak lepas daripada sifat baru dia. Sifat baru dia. Jadi bila ada gerak, bila ada diam, bila ada sifat baru itu dari di sisi makhluk, maka dia akan berubah. Bila berubah itulah orang panggil baru. Bila berubah itulah baru. Yang mana kita reti daripada perkataan di dalam bahasa ilmu mantik ni. Dia kata kan, al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Kalau kita berasa nak tengok dalam kitab sendiri pun boleh juga ni, kitab ni. Kitab ni daripada Syekh Allamah Muhammad Nur Al-Ibrahimi. Al-Ibrahimi. Jadi dia ni bukan biasa ni. Nak royak kata tokoh ulama daripada Indonesia ni. Tokoh ulama daripada Indonesia. Dia ni belajar di bumi Mekah itu termasyhur lah dia. Dan dia itu belajar di di Jamiah Qahirah. Boleh jadi kehebatan dia itu sehingga sampai sekarang karya kitab dengan bahasa Arab ni. Kalau nak tengok boleh duduk di muka. Kita bukalah di muka 49, tengok huraian dia. Tengok huraian dia. Jadi di sini nak royak kata al-alam dia panggil
orang panggil al-alam di sini orang panggil muqaddimah sughra. Muqaddimah sughra ni terdiri daripada al-alam mutaghayyir, terdiri daripada maudhu' dan mahmul. Nah, maudhu' dan mahmul. Jadi adik-adik pelajar ataupun untuk pakai pondok kita boleh reti di sini kata maudhu' dan mahmul hak itu al-alam mutaghayyirun. Bermula alam saat itu ialah berubah. Nah, ialah merubah. Orang panggil berubah. Alam hak itu terima ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadithun. Dan tiap-tiap yang berubah hak itu hukumnya baru. Yang berubah ni hukum baru. Itu dia. Jadi di sini kita ambil maudhu' di muqaddimah sughra, ambil mahmul di muqaddimah kubra. Nah, ambil mahmul di muqaddimah sughra. Jadi maudhu' di sini kita boleh ertinya mubtada. Nah, mahmul tu orang panggil khabar. Jadi kita ambil maudhu' di qadiyah di muqaddimah sughra, lepas tu kita ambil mahmul di muqaddimah kubra. Buat natijah. Kita buat natijah. Dia kata al-alam mutaghayyirun. Alam ni, kaum semua ni, makhluk semua ni mutaghayyirun, iaitu berubah. Nah, ada gerak, ada diam, ada gerak, ada diam, ada gerak, ada diam. Orang panggil berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Dan tiap-tiap yang berubah ialah baru. Tiap-tiap yang berubah semua berubah. Kita tengok pokok kayu ada ubah, kita tengok menate ada ubah. Tiap-tiap ubah ni baru. Pak ubah mari mana? Mari pada gerak, mari pada diam. Walaupun benda tu tak terima diam sekalipun, kita kata supaya air laut duk bergerak semua, tak terima diam pun. Makhluk ni sya'nuhu an yataghayyara. Sya'nuhu, kelakuan dia tu dia terima ubah. Air laut walaupun kita tengok dia bergerak semua, dia terima ubah. Mana dia terima ubah? Cuba kita ambil bulis berdi, kita ambil bulis gelas. Ambil air laut duk bergerak tu. Mari tak atas meja ni. Berhenti tak? Bergerak tak? Tak dah, dia tak bergerak dah. Kita ambil bulis berdi, mari tak atas meja kita ni. Tu. Berhenti dah. Tu orang panggil, walaupun kita tengok dia duk gerak semua, tapi dia terima ubah. Sya'nuhu an yataghayyara. Nah, kelakuannya, keadaannya bahawa terima oleh ubah. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi tiap-tiap yang berubah di sini orang panggil kullu, di sini kullu jami', bukan kullu majmu'. Semua yang berubah ni tu makhluk. Ambil buat natijahnya al-alam hadisun. Al-alam hadisun, maknanya semua alam ni baru. Kalau itu baru, lawazim bagi baru, bertempat dan berjihad. Allah suci daripada bertempat, Allah suci daripada berjihad. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita itu tak keliru di dalam pahami kita. Nah, tak keliru di dalam pahami kita. Pas kita nak rad di atas perkataan sebut qabla ba'da. Nah, qabla ba'da, qabla ma'a ba'da. Belum daripada nak ada makhluk, serta dengan makhluk, dan lepas daripada ada makhluk itu, kita nak royak di sini perkataan iaitu Imam Ali ataupun Sayyidina Ali rahimahullahu taala. Sayyidina Ali, kata kerana Sayyidina Ali, nah dalam kitab Aqwal Ahli Sunnah wal Irfan, iaitu duduk di dalam muka 79 lagi. Apa Sayyidina Ali kata? Dia kata qad kana wala makana. Qad kana wala makana. Allah ni qad kana wala makana. Wa huwa al-ana ala makana. Qad kana, sesungguhnya adalah Allah masa dulu, wala makana, tidak ada tempat. Tidak ada tempat baginya. Allah masa dulu tidak ada tempat baginya. Jadi hak dia sebut qabla saning, tak ada apalah. Lepas tu hak serta tu, hak ma'al makan tu. Ni wa huwal ana, dan dia sekarang seketika ada tempat ni, seketika ada arah ni. Ala makana, seperti mana dulu tu hai tak tepat, maknanya lah ni ada arah pun tu hai tak tepat apa tu lah, tak tepat apa tu lah. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi jelas dan nyata. Nah, Sayyidina Ali yang bagi tahu kepada kita di sini, dia kata kan, dia kata Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Dia kata di sini, Sayyidina Ali kata qad kana wala makana wa huwal ana ala makana. Tu qad kana wala makana wa huwal ana ala makana. Tu Sayyidina Ali kata balas tu.
Cuba kembali klik tengok di dalam kitab, iaitu kalau kita nak rujuk, iaitu kitab Aqwal Ahli Sunnah wal Irfan, iaitu mukanya 79. Jadi di sini sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat baginya, dan ia sekarang seperti mana dulu tak bertempat, maka sekarang pun tak bertempat. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah, supaya kita dapat faham bersama bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas aliran Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abi Mansur Al-Maturidi berpegang bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat dan tidak berjihad sama sekali. Sama sekali. Adapun golongan Wahhabiyah ataupun Salafiyah, dia berpegang bahawa Allah itu bertempat dan Allah itu berjihad. Maka kita tak samalah dengan mereka, tak serupalah dengan mereka. Jadi kalau ibu kan bapa duk dengar di sini, kita boleh ambil tanda wijelah dalam diri kita bahawa tetap dan betul dengan kitab-kitab huraya yang mana telah karya oleh tokoh-tokoh ulama dulu. Bukan duk dakwa saja, bukan duk kecek dengan otak kepala supaya dakwa duk kata saya ni tu duk kecek dengan otak kepala, bukan otak kepala dak, ni kitab, bawa tubik kitab. Ni orang panggil nas, dan kita ambil rojok ke kitab-kitab supaya we tahu jelas dan nyata. Jangan duk kata orang kazab, jangan duk kata orang tadlis, yang duk kata gitu. Ya perkara tu hak sebenarnya klik kepada diri sendiri, klik kepada Tuhan sendiri. Oleh itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kita jagalah akidah kita supaya akidah kita di atas lorong yang diakui dan dijamini oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Maka saya akan berhenti sini dulu. Sekiranya perkara tu boleh ambil manfaat untuk kita bawa akidah kita, kita bawalah dan kita sebarkanlah kepada mereka-mereka di belakang ni. Maka sekadar itulah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.